waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu untuk kita mengabdikan diri kepadanya, waktu yang paling dimustajabkan doa dan juga waktu yang paling ramai para malaikat mendirikan salat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu majlis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mafhum hadis bahawasanya tempat-tempat menuntut ilmu, perkumpulan orang yang menuntut ilmu adalah taman syurga di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru kita memohon segala limpah kurnia, segala kebaikan. Mudahan apa yang kita lakukan sehingga hari ini dijadikan ianya suatu amalan yang istiqamah, bertambah baik dan juga bertambah banyak, serta ianya bertambah khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang terluang ini ya Allah, kami merafa'kan doa kepadamu ya Allah. Engkau angkatkanlah darajat kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan lindungi segala keaiban, kekurangan dan keburukan kami ya Allah. Pakaikan kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan kepadamu ya Allah. Jadikanlah ibadah kami sentiasa semakin hari semakin sempurna dan juga semakin ianya khusyuk dan ikhlas kerana-Mu ya Allah, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami setelah sempurna ibadah kami ya Allah, setelah sempurna segala kebajikan dan amalan kami ya Allah, dan juga setelah selesai segala tanggungjawab dan juga permasalahan kami ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah pun kita memperbincangkan di dalam kitab, di dalam ayat ataupun di dalam suatu surah Al-Quran berkenaan dengan surah Al-Kahfi, dan kita ingin menyelidiki dan mentadabbur serba sedikit mengapakah surah ini sebenarnya menjadi suatu azimat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Muhammad di akhir zaman, dapat mengelakkan, dapat menghindarkan kita daripada fitnah di akhir zaman, terutama sekali fitnatud dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Dan kita sebutkan bahawasanya di dalam surah ini terdapat 4 buah kisah. Telah pun kita menceritakan salah satu kisah di antaranya berkenaan dengan Dzulqarnain, dan pada hari ini suka untuk kita menyelidiki serba sedikit kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan di dalam surah ini, menuntut ilmu dengan seorang hamba yang biasa dan jauh lebih rendah martabat daripada Nabi Musa alaihi salam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama di dalam surah Al-Kahfi yang mengajarkan Nabi Musa alaihi salam ilmu, kebanyakan para ulama secara jumhurnya menyebutkan dia adalah Khidir alaihi salam. Maka disebutkan di sini bahawasanya apabila Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan pertemuan dua laut, ataupun bertemu dengan
percantuman dua perairan. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam menemukan suatu perkampungan ataupun suatu penempatan yang pada penempatan tersebut terdapat Nabi Khidir alaihissalam yang mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Musa alaihissalam berada di pertengahan perairan, perlayarannya, didapati ikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa bawa. Ikan tu telah pun disiang, dah mati, dipanggang dan kemudiannya diletak di dalam peti yang berkunci. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Musa alaihi salam, kalau ikan ini dia hidup dan terjun ke dalam laut, maka disitulah tempat seorang hamba-Ku yang soleh yang akan menjadi gurumu. Apabila Nabi Musa alaihi salam sampai ke pertengahan perairan ataupun pertengahan pelayarannya, dia tertidur ataupun dia berehat bersama dengan anak mudanya iaitu Yusha ibn Nun. Kedua-duanya terlena ataupun berehat kerana keletihan, berjalan dalam suatu jarak yang agak jauh. Lalu ikan tersebut daripada dalam peti, dah peti itu berkunci lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ikan yang telah pun dipanggang, yang telah pun mati, hidup, terjun ke dalam air. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha majma'al bahraini nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Apabila sampai sahaja Nabi Musa dengan Yusha ibn Nun terlajak daripada tempatnya, dia mendapati ikan yang dibawanya, nasiya hutahuma, mereka terlupa ikan yang dibawanya telah pun terjun ke dalam laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan tersebut dia terjun ke dalam laut. Allah Ta'ala itu maha rahmah. Bila terjun saja ikan tu, Nabi Musa, bayangkan kita ni, kalau kita duduk dekat atas air, naik bot, ada barang kita jatuh dalam air, boleh tak kita cari balik tempat yang dia jatuh tu? Jumpa tak rasanya? Tak jumpa. Tapi Allah Ta'ala maha rahmah dekat sini. Ikan tu terjun ke dalam laut, tempat yang ikan terjun tu dia meninggalkan lubang yang tidak tertutup daripada air tu. Macam kesan daripada badan dia lalu dekat air tu, kesan badannya itu meninggalkan lubang yang tidak tercantum kembali oleh air tersebut, menyebabkan Nabi Musa bila berpatah balik, dia jumpa kembali tempat ikan tu terjun. Allahu Akbar. Benda ni jangan kita fikir dengan sains, sebab Allah Ta'ala boleh saja perbuatannya menyalahi sains. Allah Ta'ala perbuatannya boleh menyalahi sains. Kita boleh jalan, langit di bawah kita, bumi atas kita, boleh. Tapi tidak pernah berlaku supaya manusia memiliki akal yang waras dan dapat digunakan. Cuba contohlah, kalau kita hari ini petik api, hari ini api sejuk, hari ini api rasa sejuk, tiba-tiba besok petik api rasa panas. Jadi kita nak buat api tu dengan apa? Kita nak buat apa dengan api tu kalau macam tu keadaannya? Kita mesti, alamak, hari ni api agaknya panas ke sejuk ya? Kita mesti tak tahu nak buat apa dengan api tu. Pasal apa? Tidak ada sifat yang permanen. Begitu juga dengan air. Hari ini kita minum air hilang dahaga, tiba-tiba besok kita minum air bertambah dahaga. Kita pun jadi dilema, nak buat apa dengan air ni sebenarnya ya? Betul tak? Jadi Allah Ta'ala jadikan setiap sifat itu dia adalah terkandung di dalam beberapa ataupun keseluruhan objek, supaya manusia ini memiliki akal untuk memanfaatkan. Bila nampak api itu memang panas, jadi kita gunakan dia untuk masak, untuk panaskan badan, untuk jerang air. Bila kita tengok
air tu sifatnya menghilangkan dahaga, maka kita jadikanlah mesin-mesin, kita jadikanlah peralatan yang boleh mengalirkan air supaya berkesesuaian dengan tekak manusia untuk minum. Sebab air itu menghilangkan dahaga lah, maka sekarang ini adanya mesin kowe, kuku dan sebagainya. Bayangkan air tu tak menghilangkan dahaga, rasa-rasanya ada ke barang-barang tu semua? Tak ada. Tidak akan wujud. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ara'aita idza awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Berkata Nabi Musa alaihi salam kepada anak mudanya, tidakkah engkau melihat kalau kita ini naik ke atas satu batu yang agak besar? Naik ke atas batu yang agak besar tu maksudnya, mari kita cari balik di manakah tempat jatuhnya ikan tadi. Sesungguhnya aku telah pun terlupa ikan tersebut. Bahawasanya Allah Ta'ala suruh aku ini berhati-hati dengannya, supaya ianya kalau hidup sahaja ikan tersebut, maka disitulah tempat adanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh untuk aku menuntut ilmu bersama dengannya. Lalu dikatakan fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kedua-duanya pun jalan ke atas, di atas perairan dalam keadaan yang tercari-cari. Ajaba maksudnya dalam keadaan yang sangat-sangat rasa aneh. Lalu disebutkan di sini bahawasanya setelah pun mereka berpatah balik dan juga jumpalah tempat ikan tu terjun, dan carilah penempatan tersebut berdekatan dengan tempat ikan itu terjun ke dalam air ataupun ke dalam lautan tersebut, sampailah ke suatu daratan dan bertemu dengan seorang yang soleh. Dikatakan fawajada 'abdan min ibadina, maka kedua mereka Nabi Musa alaihi salam dan juga Yusha ibn Nun bertemu dengan seorang hamba daripada hamba-hamba kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atainahu rahmatan min indina, kami datangkan kepadanya, kami berikan kepadanya rahmat daripada kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu yang tidak berasas. Min ladunna ilma maksudnya ilmu yang tidak berasas. Ada ilmu, dia ada asas, ada ejaan, ada huruf, ada kiraan dan sebagainya. Ada jenis ilmu, dia tidak ada ejaan, tidak ada huruf, tidak ada kiraan, tidak ada jarak, dan ini semua adalah petanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah dua bahagi. Yang pertama ilmul kasbi, yang kedua ilmul ladunni. Ilmul kasbi ini adalah ilmu yang kita perlu menuntut ilmu baru dapat ilmu tersebut. Ilmul ladunni, dia tidak perlu belajar, dia hanya perlu bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang kita tak perlu belajar, tapi hanya perlu meningkatkan ketakwaan. Tetapi untuk meningkatkan ketakwaan perlu ada ilmu. Bagaimana pula begitu keadaannya? Maksudnya kita perlukan ilmu kasbi, ilmu yang perlu kita ini berusaha, perlu kita ini mengeja, perlu kita ini membaca, mengira sampai dapat ilmu tersebut, barulah kita dapat bertakwa. Dan dengan ketakwaan tersebut yang kita tambahkan, kita tingkatkan, barulah dapat satu level lagi ilmu, namanya ilmu ladunni.
Ada manusia yang mendatangi ilmu tersebut daripada ilmu kasbi, daripada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan rahmat ilmu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak ada istilah mesti beriman. Bila kata rahmat, Allah Ta'ala boleh sahaja berikan rahmat walaupun pada orang yang kufur. Allah Ta'ala boleh saja berikan rahmat walaupun pada orang yang kafir. Tetapi perlu diingat, orang yang telah pun mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pasti akan meningkat dan menjadi beriman. Kalau dia tidak beriman sebelumnya, dia akan jadi beriman. Kalau dia sudah beriman sebelumnya, dia akan bertambah keimanan. Itu adalah rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah seorang hamba yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ladunni. Ada juga manusia yang diberikan ilmu ladunni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa takwa dulu. Lepas dapat ilmu ladunni baru dia ada takwa. Terbalik pula. Sama ada dia tu belajar ilmu kasbi, kemudian dapat takwa, kemudian dengan takwa dia dapat ilmu ladunni, ataupun dia datang daripada atas. Dia dapat ilmu ladunni dulu. Setelah ilmu ladunni dia dapat, barulah dia dapat bertakwa. Setelah dia dapat bertakwa, barulah dia itu bersyariat ataupun dia mempelajari ilmu kasbi. Apa dia ilmu kasbi itu? Macam yang kita belajarlah, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ini semuanya kasbi. Ilmu laduni dia tidak ada nama-nama subjek. Dia tidak ada istilah-istilah. Dia tidak ada huruf. Dan ilmu ini rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia tidak boleh mendakwa dia mendapat ilmu ladunni. Orang yang dapat ilmu ladunni pula, dia hanya boleh menggunakan perkara tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Suatu hari ada seorang lelaki yang aneh dengan perbuatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aneh dengan perbuatan dia. Subhanallah. Ini adalah satu perkara yang kita ni ceritakan. Percaya, alhamdulillah. Kalau tak percaya, maka cukup sekadar ini. Jangan kita ini nak menafi-nafikan. Kerana benda-benda luar daripada kebiasaan bukan ikut akal fikiran kita. Benda luar daripada kebiasaan seperti mana mukjizat, seperti mana irhasat, seperti mana karamah, dia luar daripada akal fikiran kita. Dia bukan ikut kehendak akal. Pada suatu hari, apabila sampai saja Syekh Abdul Qadir Jailani ke dalam sebuah perkampungan, didapati dia tidak bersembahyang ataupun mendirikan solat secara berjamaah. Kalau beliau sampai ke masjid sekalipun, dia hanya bersila di belakang sehinggalah jamaah selesai daripada solat berjamaah. Setelah itu barulah dia itu mengangkat takbir, dan beberapa manusia akan ulang balik solatnya di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi makmum. Kebanyakan orang yang jadi makmum semula tu yang kenal siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi kebanyakan manusia di tempat tersebut memandang lekeh. Katanya, apa ni? Kata Tuan Syekh. Sampailah suatu ketika terdapat manusia, dapat ada seorang pemuda bersangka baik dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi sangka baiknya itu sudah pun mencapai tahap yang letih. Maksudnya orang mengatakan kepada dia, kamu boleh percaya ke dengan imam ni? Dalam akal dia kata, mungkin dia ada alasan tersendiri kot. Tapi nampak lagi besoknya lakukan sedemikian sampai dia rasakan letih untuk merasakan sangka baik itu. Mengambil
keputusan untuk bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya, wahai Tuan Imam, kenapa kamu tidak bersembahyang, mendirikan solat mengikut jamaah, tetapi hanya mendirikan solat bersendirian? Selalunya tidak hadir ke masjid, dan selalunya kalau hadir ke masjid sekalipun, kamu tidak mendirikan solat berjamaah. Kenapa? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kerana pandangan aku tidak macam pandangan kamu, katanya. Anak muda ini mengatakan, pandangan macam mana ni wahai Tuan Syekh, saya tak faham. Katanya, kamu nak percaya pada aku ataupun tidak? Lalu dikatakan, justru aku percayalah, aku tanya kamu ini wahai Tuan Syekh. Lalu mari sini, bila masuk saja waktu solat, aku tunjukkan kamu sesuatu yang mungkin kamu takkan boleh untuk berjamaah. Maksudnya tak mampu untuk berjamaah dengan jamaah dalam masjid tersebut. Lalu bila sampai saja waktu solat, orang dirikan qamat, bersembahyanglah mereka. Budak lelaki ni ditahan, kamu jangan solat dulu. Bila angkat takbir Allahu Akbar, pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani dia buat macam ini. Tangannya diletakkan kat pinggang. Katanya, wahai budak lelaki, pergi belakang aku. Budak lelaki tu pun pergi belakang. Tuan Syekh, kamu lihat jamaah di hadapan dalam saf melalui tengah-tengah daripada lengan, bawah lengan aku ni. Lalu diintailah di bawah lengan, di antara bawah lengan sini, lihat para jamaah. Bila dilihat sahaja, mereka semua gambaran, bukan gambaran manusia, seperti mana lembu, seperti mana kambing, seperti mana unta, yang paling jijik sekali seperti mana anjing dan juga babi. Sampaikan termuntah budak ini. Kerana apa? Dia sampai terhidu bau busuk daripada jamaah-jamaah tersebut melalui apa yang dilihatnya. Lalu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan salawat, ayat kursi, disapu tangan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas muka, supaya budak itu serba sedikit terlupa dah apa yang dia tengok. Katanya, wahai anak muda, kadang-kadang kita ini perlukan suatu keyakinan untuk berjamaah dengan sesebuah jamaah. Apabila kita yakin dengan sesebuah jamaah, maka kita perlulah berjamaah dengan jamaah tersebut. Kalau kita tidak yakin dengan jamaah tersebut, maka bersangka baik. Tapi kalaulah kamu memang didedahkan pandangan kamu di hadapan mata kamu tentang keaiban sebuah jamaah, adakah itu petanda Allah Ta'ala suruh kita ini berjamaah dengan jamaah tersebut? Lalu subhanallah, terdiamlah budak itu. Sebab itulah kita selalu membacakan doa, Allahumma astur uyubi, ya Allah, lindungi keaiban kami wahai Tuhan. Ya Allah, lindungi keaiban kami. Kita tak kisah kalaulah para netizen ternampak kita punya aib, tak kisah. Kita tak kisah kalau influencer ke keyboard warrior ke nampak kita punya keaiban, kita tak kisah. Nak kecam-kecam silakan. Tapi yang kita sangat takutkan kalaulah orang-orang yang soleh tersingkap pada pandangan mata mereka, kita punya keaiban dan kekurangan. Nampak kepala kita ini kepala anjing, nampak kepala kita ini kepala rusa, nampak kepala kita ini kepala wal'iyadzubillah. Bagaimana mereka nak bermuamalah dan tersenyum terhadap wajah kita? Perkara ini hanya kalau kita dah capai perkara tersebut baru kita faham. Nampak muka orang macam muka babi tu bukan maksudnya nampak kepala orang tu babi. Masih kenal muka tu, masih kenal muka tu muka siapa. Tak adalah kata siapa ni dah lain, tidak. Tapi pandangan secara nurani
yang kita sendiri pun tak faham bagaimana keadaannya. Wallahu a'lam. Sebab itulah kita ini sentiasa perlu melakukan kebaikan. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia menjadi seorang wali daripada para aulia. Bukan sebab solat dia, bukan sebab puasa dia, bukan sebab dia punya apa-apa pun. Kadang-kadang dia terpilih kerana dia itu dilihat oleh orang-orang yang soleh, para aulia, lalu jatuh hati, jadi suka. Wali ini pun mengatakan, lalu wali ini pun dia bermunajat, wahai Tuhan, aku suka dengan fulan bin fulan. Kalau adalah para aulia yang meninggal dunia, engkau gantikan fulan ini di tempatnya. Terus jadi wali waktu itu juga. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara tidak ada yang aneh. Fudail ibnu Iyad boleh jadi orang yang soleh dan ahli syurga disebabkan dia nak pergi bunuh orang yang soleh. Seorang lelaki namanya Fudalah menjadi hamba Allah yang soleh dan disayangi, ibadahnya khusyuk, dan dia seorang lelaki yang dijamin syurga. Jadi sedemikian, hanya semata-mata dia itu pergi kepada Rasulullah dan niat untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tak? Niat jahat tiba-tiba terjadi baik. Maksudnya mereka ni terpaksa masuk syurga. Sepatutnya ahli neraka, tapi terpaksa masuk syurga. Pasal apa? Allah Ta'ala berikan mereka hidayah secara terpaksa. Mereka terpaksa beriman. Maksud terpaksa beriman, mereka ini beriman bukan dengan niat nak beriman, tapi dengan niat nak lakukan kejahatan. Hanya sahaja dipandang oleh orang yang soleh dengan pandangan syafaqah, sekelip mata dapat hidayah. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah pernah kita ini dinasihatkan oleh seorang syekh, seorang alim, menyebutkan bahawasanya, wahai anak muridku, berbuat baik dan jadikanlah orang-orang yang soleh itu sayang kepada kamu. Berusahalah supaya mereka itu jatuh cinta dengan kamu. Kerana apa? Kalau mereka jatuh cinta dengan kamu, mereka akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu dijadikan manusia yang sebahagian daripada mereka. Allahu Akbar. Kita ni nak jadi orang yang musleh pun payah. Musleh tu maksudnya orang pandang jadi baik. Orang tengok kita jadi baik. Jangan kata kita yang baik. Orang tengok kita, orang yang tengok kita tu jadi baik. Nak jadi macam ini ni, diri kita dulu perlu baik. Kerana kita ini bila jadi orang yang soleh, belum tentu lagi kita ini seorang yang musleh yang dapat menjadikan orang lain juga soleh. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah perihal ilmu ladunni. Ilmu yang tak perlu kita berfikir dengan akal. Dan janganlah kita ini berfikir bagaimana ilmu tersebut. Sesungguhnya tidak ada siapa yang mengetahuinya melainkan orang yang telah pun mengecapinya. Man lam yadhuq lam ya'rif. Orang yang belum pernah merasakannya, dia tidak akan mengetahui. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Nabi Musa cakap kepada hamba ini? Disebutkan bahawasanya qala lahu Musa, maka berkatalah kepada hamba tersebut Nabi Allah Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai hamba Allah yang saleh, bolehkah aku ini mengikuti kamu supaya kamu
mengajarkan aku apa yang telah pun Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kamu daripada petunjuk. Nabi Musa minta kepada hamba yang soleh ini supaya mengajarkan dia ilmu. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para anbiya 1000 kali ganda lebih laduni ilmunya berbanding kita. Kalau kita ni dapatlah ilmu laduni, maksudnya kita baru ada sebahagian daripada keilmuan yang ianya dicurahkan kepada para anbiya. Mungkin habuk saja yang kita dapat. Tapi perkara yang kecil inilah yang didapatkan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa belajar daripadanya. Maksudnya kita ini mengetahui semua perkara, tapi ada satu perkara yang sedikit, yang remeh, yang terpencil, yang belum kita ketahui. Perkara itu adalah dituntut untuk kita ini menuntut ilmu daripada orang yang mengetahuinya. Subhanallah. Sayyidina Abu Darda, anak murid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah alumni daripada Universiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidun Nabawi itu adalah universiti bagi para sahabat. Para sahabat tidak belajar dekat institusi pengajian tinggi yang lain melainkan Masjid Nabawi. Yang lecturernya, yang naib chancellornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Sayyidina Abi Darda ini pada suatu ketika pernah naik kuda, telah pun jadi seorang ulama yang besar, disegani dan juga dikagumi. Allahu akbar. Naik kuda merentasi suatu perkampungan dan nampak seorang budak anak-anak muda yang baru belasan tahun pada waktu itu. Sayyidina Abu Darda memberhentikan kudanya, turun daripada kuda, pergi dekat seorang anak muda, mengatakan, syukran ya muallimi, terima kasih wahai guruku. Diambil ridaknya, dihadiahkan kepada budak tu. Dipanggil budak tu gurunya. Rupa-rupanya budak itu pernah mengajarkan suatu perkara yang sedikit, sangat sedikit, yang belum pernah diketahui oleh Sayyidina Abi Darda. Sedangkan Abi Darda itu anak murid Rasulullah tu. Anak murid Rasulullah, lecturernya, gurunya, muallimnya, maha gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu apa yang dia tak ada? Yang orang zaman sekarang ni, kalaulah gurunya itu maha guru sana, maha guru sini, tuan guru sana, tuan guru sini, boleh mendabik dada. Aku anak murid tuan guru fulan bin fulan, maksudnya aku banyak ilmu. Betul tak? Sayyidina Abi Darda anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni dilahirkan zaman sekarang dan tak jumpa Rasulullah. Boleh jadi kalau kita ini dilahirkan di zaman Rasulullah, kita tak jadi sahabat, kita jadi orang yang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh jadi sahabat, lepas tu jadi sombong dengan orang lain. Kau siapa? Aku anak murid Rasulullah tau. Betul. Zaman sekarang ni, kita ni baru pandai sikit daripada orang lain, pandai sikit daripada orang lain, dah boleh mengatakan engkau tahu apa. Betul tak? Bukan kata pandai sungguh-sungguh pun, pandai sikit je. Mentang-mentang orang tu tak tahu pasal hal ini, kita saja yang tahu, kita pun ingat semua benda pun kita tahu. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat. Bukan semua daripada Rasul itu diberikan kitab. Di dalam kita punya akidah mengatakan bahawasanya hanya 4 orang Nabi saja yang dikurniakan, diturunkan kepadanya kitab.
Semua para anbiya yang lain diberikan wahyu tanpa kitab. Kata pada para ulama mengatakan bahawa kitab itu adalah dustur. Apa maksud dustur? Garis panduan. Bahawasanya para anbiya yang lain ada wahyu, tapi wahyu yang bukan garis panduan, bukannya dustur. Adapun 4 orang nabi, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, dan Nabi Muhammad penghulu segala kitab Al-Quran, semuanya adalah dustur, garis panduan kepada manusia. Bayangkan wahyu yang diturunkan dalam bentuk kitab ini ke atas Nabi Musa. Nabi Musa bukan hanya dapat kitab Taurat, dia juga diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini adalah cerita yang terdapat dalam suhuf yang pertama. Apa dia? Suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Nabi Ibrahim tidak ada kitab, tapi dapat suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda mendapatkan wahyu dan suhuf sebagai wahyu yang tambahan. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu, mendapatkan suhuf, dan juga kitab Taurat turun ke atasnya. Allahu Akbar. Hebat mana Nabi Musa AS keilmuannya. Tapi ada perkara sedikit sahaja, mungkin sebesar habuk sahaja, tak adalah besar mana. Dan mungkin kalau Nabi Musa tak belajar perkara itu pun tidak merendahkan darajat kenabiannya. Maksudnya darajat nubuah tidak akan kurang kalau tak ada ilmu tu. Sedangkan Nabi Musa daripada awal-awal risalahnya telah pun dilantik sebagai seorang rasul, telah pun diselamatkan daripada Fir'aun, telah pun dapat berdoa jadikan Qarun itu kaya, telah pun diselamatkan daripada fitnah Samiri. Maka semua itu berlaku sebelum. Barulah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala belajar ilmu. Belajar apa? Benda yang tidak akan berkurangan pun daripada darajat Nabi Musa kalau tidak dipelajari. Tapi tetap juga Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, belajar. Ini Nabi tahu. Yang kita ni lagilah tak tahu apa-apa. Tambah-tambahlah kita ini perlu menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Khidir alaihi salam mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra fakaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana, berkata Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa, sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersama dengan aku. Dan bagaimana pula kamu boleh bersabar dengan perkara yang kamu belum pernah lalui? Wahai Nabi Musa, ada satu ilmu yang kamu tak pernah tahu langsung. Macam mana kau nak sabar dengan aku? Maksudnya, wahai Musa, kamu dah ada ilmu yang lengkap tentang perkara-perkara yang ianya perlu dilakukan ataupun perlu ditinggalkan. Sekarang ini, kalau aku ajarkan ilmu ini, dia akan langsung bercanggahan dengan ilmu kamu yang banyak tu, wahai Musa. Bolehkah kamu itu tinggal diam ataupun bersabar dengan aku, wahai Nabi Musa? Kerana apa? Semua orang maklum, kita pun maklum. Nak mengajarkan orang yang tidak tahu apa-apa lebih mudah berbanding kita ini nak ajarkan orang yang dah tahu segala-galanya. Nak ajarkan orang yang dah pandai payah. Dia pandai, kita nak ajarkan dia benda yang dia belum tahu. Ni lagi payah, subhanallah. Profesor dalam bab syariah, kita nak ajarkan dia di dalam bab matematik sebagai contoh, susah. Pasal apa? Dia dah ada
paksi keilmuan yang teguh, yang kuat di dalam keilmuan yang berbeza, yang lain. Sedikit sebanyak dia akan terngiang-ngiang dan dia akan relatekan dengan ilmu dia. Lalu disebutkan di sini oleh Nabi Musa alaihi salam, qala, berkata Musa alaihi salam, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kamu akan dapati wahai Khidir, aku akan bersabar dan aku tidak akan ingkar dengan apa arahan kamu wahai Khidir. Maka ini adalah sifat penuntut ilmu. Penuntut ilmu sifatnya adalah sabar dengan apa yang dilakukan oleh guru, dan juga memiliki sifat patuh. Guru kata berdiri, berdiri. Guru kata duduk, duduk. Guru kata tulis, tulis. Guru kata jangan tulis, jangan tulis. Ini adalah sifat anak murid. Sampaikan guru kami mengatakan bahawasanya kalau kita belajar dengan seorang guru, jangan sampai pandangan mata kita ini melihat kepada mana-mana keaibannya lalu kita merendahkannya, menghinanya. Apa sahaja kekurangan yang kita lihat pada guru kita, maka simpanlah ia bersangka baik. Sedikit saja kita melihat kekurangan guru kita, walaupun satu kekurangan, lalu kita sangka buruk dan pandang hina, maka ilmu tidak berkat, walaupun satu. Subhanallah. Anak murid bila dia nampak saja kekurangan daripada guru dia, lalu dia kata, alah, cikgu aku pun rupanya sama je, ilmunya sudah tidak berkat. Kerana apa? Ilmu ini datang dengan thiqah. Maksud thiqah ini dengan keyakinan. Bagaimana dapat kita ini yakin dengan guru kalaulah kita nampak keaibannya, ataupun kita ini cari keaiban dan kekurangannya. Kita semua maklum, mana ada manusia yang tidak ada keaiban dan kekurangan. Tetapi kita perlu menundukkan pandangan mata kita daripada guru-guru yang kita ini terlihat akan kekurangannya. Kan, subhanallah. Tapi perkara ini sangat susah. Kita doa mudah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan darajat kita dengan memelihara pandangan mata kita daripada pandangan-pandangan yang tidak baik, dan juga daripada pandangan yang merendah, dan juga pandangan sangkaan buruk pada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar ini. Kita sambung lagi pada waktu yang akan datang, mudahan memberikan manfaat yang lebih dan juga memberikan manfaat yang lebih, yang banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang telah kami pelajari daripada ilmu agamamu, ya Allah, maka manfaatkanlah ia di dalam diri kami, ahli keluarga kami dan juga masyarakat kami, ya Allah. Dan apa yang kami pelajari, maka manfaatkanlah ia untuk diri kami, ahli keluarga kami dan juga masyarakat kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada kejahilan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kekurangan dan juga keaiban yang keterlaluan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang tersingkap daripada kekurangan keaiban kami, ya Allah, maka Engkau tutupilah ia semula, ya Allah, dan perbaikilah nama baik kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. Akhir kalam, aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.